Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية القبول وحسن المغفرة وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Dan saya bahawa jangan menyusah dan memenak ia akan dirinya akan sebagai susah dan penat yang sangat. Muka surat 28 Baik tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi berada pada tajuk bersungguh, berkekalan dan hemah dan cita-cita. Tajuk ini perbahasannya agak panjang sedikit berbanding dengan tajuk-tajuk yang lain, kerana perlu kepada kesungguhan, perlunya belajar kepada berkekalan, perlunya belajar kita hemah dan cita-cita yang tinggi. Jadi pada malam ini tersambung, berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dan saya bahawa jangan menyusah dan memenat ia penuntut ilmu, talibul ilmi, ia penuntut ilmu, akan dirinya, diri penuntut ilmu, akan sebagai susah dan penat yang sangat. Dan bahawasanya jangan mendaif, melemah, mendaif ni melemah, akan dirinya, akan diri penuntut ilmu, hingga bukan ia daripada beramalnya
bahkan hendak berlemah lembut ia penuntut ilmu, pada demikian itu demikian beramal. Jadi pengarang kitab kita ini beritahu kepada kita, betul kita kena bersungguh, all out kita belajar, tetapi jangan sampai kita memenatkan diri kita, melemahkan diri kita sehingga kita berhenti daripada beramal. Punya penat belajar, beramalnya tidak. Ataupun penat beramal, penat kita belajar, sehingga kita boleh mendatangkan perasaan jemu. Akhir sekali dia jemu. Kenapa? Kerana kita paksa yang bersangatan. Sebab itulah diri kita ni ada hak yang sepatut kita tunaikan. Waktu tidur kita tidur, waktu makan kita makan, waktu main kita main, waktu belajar kita belajar sungguh-sungguh. Janganlah kita pulung sungguh-sungguh sehingga tidak ada kerehatan pada diri kita, penat yang teramat. Akhir sekali tidak beramal. Lemah belajar tu bukan main lah, tapi sehingga letih, lemah, tertinggal kita, terhenti daripada beramal. Dalam teks asal dia, wala yudhifun nafsa hatta yanqati'a 'anil 'amali bal yasta'milu rifqa fi dhalika warrifqu aslun 'azimun fi jami'il asya'i. Warrifqu aslun 'azimun fi jami'il asya'i. Itu teks asal. Jadi sepatutnya, sebaiknya seorang penuntut ilmu itu dia belajar bersungguh, tetapi jangan memenatkan dan menyusahkan dirinya sehingga yang penat yang teramat sangat, sehingga melemahkan dirinya daripada beramal apa-apa yang ia belajar. Bahkan naklah ia berlemah lembut dengan dirinya, kerana kata dia, dan bermula lemah lembut itu asal ataupun dasar, pasak, asas dan lunas yang besar pada sekalian perkara-perkara. Kita buat satu perkara itu dengan berlemah lembut. Mana kita buat itu dengan bertenang, dengan hemah yang tinggi, tidak rapuh-rapuh. Bukan sahaja dalam menuntut ilmu, bahkan setiap perkara. Jadi kalau kita buat rapuh, jadi pun tak sempurna. Silat hari bulan rosak. Begitu. Jadi kita belajar pun betul bersungguh, tapi mestilah kena dengan cara-cara kafiat menuntut ilmu. Menghafal 24 jam, hafal. Mentang-mentang kita ni jenis kaki hafal sampai tak tidur, jangan. Jadi cerita lain pula, panas kepala. Akhir sekali cakap seorang, duk bucu-bucu seorang sudah. Takut juga gitu. Dan setakat ini taklah sampai begitu pun kita. Waktu tidur kita tidur, bahkan waktu tak tidur pun kita tidur. Tak jadi pelik lah. Yang ini memang orang yang jadi kita kaki tidur pula, duduk lekong pula. Maknanya rehat, terlebih rehat lah kita ni, terlebih rehat. Ada satu cerita masa saya belajar dulu, start belajar. Ni cerita pun cerita daripada seorang guru juga. Seorang bapa, seorang guru daripada Afghani. Dia kata berlaku di pondok dia lah, masa belajar ada satu orang dia masuk. Dia malu masuk belajar, tapi semangat dia luar biasa.
Jadi dia tengok abang-abang yang belajar 2, 3, 4 tahun, 4, 5 tahun ni, kitab-kitab kecil ni dihafal habis, yang ni hafal habis, yang ni hafal habis. Dia pun rasa kagum. Wih, dia kata hebat abang-abang dia ni. Dia pun nekat, dia nak hafal juga, bersungguh juga untuk melintasi abang-abang ni yang mengaji lama. Kira nak challenge sungguh. Sehingga dia hafal semua. Waktu orang lain rehat pun menghafal dia, orang tidur pun tak tidur lagi. Memang kuat lah. Dan terkenal nama dia pada waktu itu walaupun dia baru masuk. Pasal apa? Kuatnya dia menghafal. Sebab nak ilmu banyak ni, dia rasa kagum dengan abang-abang yang senior. Tapi silapnya, dia tidak memberi hak yang sepatut pada dirinya. Memang dia hafal kuat, akhir sekali jadi penat. Jadi penat. Pendek cerita, mati. Tu dia. Dia menghafal ni kuahnya, siapa mati. Ni boleh jadi kes 1,000 seorang ataupun 1,000,000 seorang. Nak ceritanya memang luar biasa ada apa. Yalah, betul lah, satu kepujian mati ni kerana kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, ya baguslah. Tapi sayanglah sepatut kita ni pada adatnya umur panjang lagi. Tapi kalau kita paksa diri kita nak challenge orang yang dah lama belajar, tak boleh, dia kena lama juga makan masa. Dia tak boleh belajar ni nak suruh ingat semua dalam masa yang singkat. Tak mampu kita ni. Mana berpada-pada. Mesti dengan nasihat guru, dengan nasihat ustaz. Walaupun akal kita luar biasa, ya kan? Mati. Kita bagaimana ustaz sebut lah, kita ni tak sampai tahap tu lagi lah. Dan jangan pula sampai tahap kita orang mati, kita menghafal tu sampai mati. Kemudian jangan pula kita ni tak menghafal sampai mati. Orang lain menghafal sampai mati, kita sampai mati tak menghafal. Jangan juga gitu. Tu dia, ya. Jadi artinya bersungguh tu bersungguhlah, tapi hak diri kita kena beri juga. Waktu tidur kena tidur juga 2, 3, 4 jam paling kurang. Tu dia. Jangan memenatkan diri sehingga kita terhenti daripada beramal. Berlemah lembutlah kita. Bertenang, belajar, ikut jadual, ikut step yang telah disusun. InsyaAllah kita akan berjaya. Berlemah lembut kita dalam semua perkara. Ini kaedah kita belajar begitu. Sikit-sikit lah. Sikit. Lama-lama jadi bukit. Qalilan fasara jabalan. Itu bahasa Arab. Dimelayukan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Itu bahasa Arab sebenarnya. Qalilan fasara jabalan. Qalilan sikit, fasara maka jadilah ia sikit-sikit tadi jabalan, bukit yang besar. Kita hafal Quran gitu. Satu ayat, 2 ayat, 2, 3 ayat, separuh muka, semuka. Boleh pergi lagi. Satu helai. Jadi satu hari satu muka, satu hari satu muka, satu hari satu helai. Setahun 2 tahun habis ya. Akallah kita masuk hari ni, kita tengok orang dah masuk 3 tahun, habis dia hafal 30 juzuk. Kita nak masuk 3 hari nak ingat semua 30 juzuk, mati kita. Mati. Pada adat lah, pada adat. Allah Ta'ala ni maha kuasa, dia tak nak bagi mati, tak mati pun. Tapi jangan sampai begitu. Kita hafal. Tenang. Bertenang. Sabar. Baik, habis itu. Maknanya semua perkara mestilah kita berlemah lembut, khususnya dalam bab pengajian. Ngaji je kita. Penat ke, lelah ke, jemu ke, mengaji je. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal dina. Tu dia bagi tak ada tu. Ala inna dina matinun
fa'awghilu fihi birifqin ala inna hadzal dina matinun fa'awghilu fihi birifqin. Sabda Nabi artinya, arti sabda Rasulullah SAW, wahai ini Allah tu sebenarnya jaga-jaga. Wahai di situ kita terjemah jaga-jaga. Allah waspada, hati-hati. Dalam bahasa Arab kalau kita baca Allah, bukan illah. Kalau illah kacau wali. Kalau tak Allah dipanggil harfu tambih, harfu tambihin, haraf yang digunakan untuk kita mengambil perhatian. Jaga-jaga, hati-hati. Nabi selalu beritahu hati-hati, jaga-jaga. Ketahuilah bahawasanya ini agama. Ini agama itu agama Islam. Tulis itu. Ini agama iaitu agama Islam. Nabi kata apa? Matinun, teguh, kokoh, kuat, padu. Itu agama Islam, lengkap. Maka berjalan engkau, maka berjalan oleh kamu. Laka cepat habis sikit lah. Maka berjalan oleh engkau, oleh kamu padanya, pada ini agama. Fihi fi hadzal din, padanya, pada ini agama. Dan bersungguh-sungguh dengan lemah lembut. Kita buat bersungguh tapi dengan penuh lemah lembut kita, bertenang, bersungguh kita. Contoh waktu kelas kita masuk kelas, cepat kita masuk kelas, kita belajar, habis kelas kita keluar, masuk kelas lain pula, kita masuk pula. Istiqamah kita, bertenang, masuk duduk, buka kitab, tengok tempat belajar, patut tanda-tanda, bertenang kita. Nabi bagi tahu agama kita ni kuat, agama kita kokoh. Maka hendaklah kita berlemah lembut masuk dalam agama, beramal, bersungguh-sungguh kita. Bukan perlu kita buat yang benar-benar amal agama ini dengan keras, tidak. Berlemah lembut, bertenang, rifqun. Baik, habis itu. Dan jangan engkau marahkan. Engkau di sini penuntut ilmu lah. Dan murkakan atas diri engkau dengan memenat-menat akan dia, akan diri engkau, kerana beribadat akan Allah Ta'ala. Itu dia. Jangan kita punya paksa diri kita, marah diri kita, memenatkan diri kita untuk beramal ibadat kepada Allah sehingga penat-penat. Jadi sudut amalan-amalan kita ni Allah Ta'ala beri pilihan. Jangan sampai kita memenat-menat, kita beramal dengan semangat. Lepas tu sebagai contoh solat tarawih, ada 8, ada 20. Jadi kalau waktu kita tak larat, buatlah 8. Waktu kita bersemangat, buat 20. Buat 20 pula. Jangan kita gopoh-gopoh, bertenang. Kalau tak larat sungguh, tak apa, biar.
tak buat. Penat diri kita. Jangan kita memaksa memenak-menakkan diri kita kerana beribadat akan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana ini sebabnya. Kerana bahawasanya seorang yang putus ring bahasa tua, bahasa tua, bahasa orang tua kita belah Pantai Timur, putus ring kata dia. Putus ring ni hilang semangat. Jadi panggil ring. Habis ring kata dia. Habis tenaga. Putus ring. Nama kau baca putus ring. Respok ke apa? Bukan respok ni. Tenaga kita belajar. Penat. Allah penat ustaz, penat. Itu dia. Kerana bahawasanya seorang yang putus ring, yang penat, habis tenaga dan putus kekuatan belakangnya, dan tunggangannya itu tiada memutus ia. Tunggangan seorang tadi akan bumi dengan perjalanannya. Penuntut ilmu, dan tiada sampai ia seorang kepada yang dituntutnya, dituntut seorang, dan tiada mengekal ia seseorang akan tunggangannya seseorang, bahkan membinasa ia seorang akan tunggangannya. Dia buat contoh dua. Pertama sekali di sini pengarang kitab kita buat contoh diri kita sendiri. Bila mana kita penat, contoh kita berjalan lah. Kita menuntut ilmu ni diumpama kita berjalan. Sepatutnya waktu kita berhenti rehat lah. Tak kita paksa, sebab kita rasa untuk cepat sampai jangan berhenti. Penat dah kita rasa, tak kita paksa juga berjalan sehingga sampai. Lagi tak sampai, lagi jangan berhenti, berjalan kita. Akhir sekali sampai satu tahap penat, jatuh kita. Tu duduk kita. Allah penatnya. Bila mana penat yang bersangatan pada waktu itu, tak mampu lagi kita bangun berdiri, apatah lagi untuk melangkah. Akhirnya matlamat kita itu tak tercapai. Dalam menuntut ilmu, sampai satu masa punyalah penat kita pun rasa jemu, kita rasa letih, dia pun mari perasaan keluh kesah, rasa frah, tak lihat, tak larat. Akhirnya dia pun berhenti belajar. Dia pun balik. Jadilah mak rempit sebagaimana kawan-kawan dia rempit. Dulu dia mengaji. Rempit hebat dia pun dah rempit daripada kawan dia. Sebagai contoh, kalau rempit lah. Kalau dia suka berjalan, punyalah dia ni suka berjalan, tak mengaji dah. Bunyi sahaja kawan dia mari belajar. Tak apalah, waktu kau rehat tu rehat lah, sebulan dua tak apalah. Nak buat macam mana, dah rasa penat sangat. Mari belajar balik. Aku bunyi saja belajar pun letih. Bunyi kalimah belajar pun dah rasa letih. Pasal apa? Dia panggil putus ring. Habis tenaga dah nak belajar tu, minda dia pun dah dibeset begitu dah. Tak larat aku penat. Nak hafal kenapa penat. Lepas tu apa yang dia dapat? Tak dapat apa-apa. Maka segala cita-cita yang dia mahu pada masa akan datang terhalang. Contoh dia rasa nak hidup mewah, terhalang daripada mewah. Dia rasa nak hidup itu hebat dalam masyarakat, terhalang dia menjadi seorang yang hebat. Apa yang dia mahu terhalang. Kerana dia melangkah separuh jalan, dia berhenti, maka tak sampai. Jadi kemuncak kita menuntut ilmu ini sampai satu tahap Allah Ta'ala beri kita menjadi satu orang yang alim, dan amalan kita semakin dekat dengan Allah. Allah redha kita, dan ilmu kita pun banyaklah. Sebab apa? Sebab kita belajar tak berhenti. Walaupun kita penat, kita berhenti sekejap, rehat.
kita pun dah dapat tenaga balik, sambung balik. Sama juga dibuat contoh sebagaimana kita menunggang satu tunggangan. Dulu ni naik binatang tunggangan. Sekarang ni kita naik satu makhluk yang berenjin. Dan kita destinasi kita ni jauh. 2 hari, 3 hari perjalanan sebagai contoh. Kita pun isi minyak satu tangki penuh. Mula kita start, kita tak berhenti. Lagi mana minyak tak habis, lagi kita tekan. Patut kita berhentilah. Cek air ke apa semua sekali tak. Habis minyak satu tangki, merah. Kita berhenti pula stesen minyak. Enjin tak mati. Isi minyak penuh pula dia. Oh, penuh satu tangki. Tutup punya penutup minyak. Kita pun masuk gear, jalan pula tak berhenti pula sampai habis minyak pula. Mampu kerah kita pun. Hancur kereta berenjin pun. Ada panas sana, dia panas sini. Walaupun kereta baru 3 hari 3 malam tak berhenti enjin, isi minyak je dia. Rosak. Kilang pun kalau operasi 40 hari 40 malam, walaupun kilang tu harga dia 1 bilion sekalipun, tahan dah 40 hari 41 malam. Habis dia longgar, habis penuh, bengkok sana bengkok sini. Sebab dia ada tahap. Sampai satu masa kita berhenti dulu. Bukan nak berhenti untuk selama-lamanya, memberi kerehatan. Jadi belajar begitulah. Walaupun kita bersungguh, ingat, jangan bersungguh sehingga memenatkan kita, melemahkan kita, sehingga kita berputus asa dalam menuntut ilmu. Belajar. Dan belajar ini dia tidak ada masa cukup. Cukup dah saya belajar, berhenti setakat tu tak. Belajar ini kita berterusan sampai bila? Sampai mati. Ilmu Allah ni sangat luas, tak habis. Habis-habis itu dari sistem bersijil je. Ilmu tak habis. Habis. Contoh kita hafal Quran. Betul kita hafal habis dalam masa 3 tahun. Kita buat syahadah, habislah hafal 30 juzuk. Tapi ilmu Al-Quran tu tak habis-habis. 10 kali nyawa kita Tuhan bagi contoh. Kita baca Quran, kita kaji lagi, tak habis lagi. Nak cerita dalam 30 juzuk tu tak habis kita kaji ilmu Allah SWT. Betapa banyak. Macam mana kita rasa berpada dengan belajar hanya sedikit. Habis dah belajar setakat BA, ijazah. Tak belajar dah cukup dah Ustaz, dapat ijazah dah. Setakat tu ya. Ilmu banyak lagi. Ada semangat sikit, sambung master pula. Nak bagi tahunya, habis kita belajar pada hari ini dari sudut CJ. Sebut nama CJ sebab dia ada tahap. Belajar banyak dapat CJ ni. Macam kita belajar sekolah rendah. Sampai darjah 6 ada UPSR. Naik tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, ada periksa. Itu dari sudut CJ. Dan kita pun melaluinya, menempuhinya. Sehinggalah sampai satu tahap pengajian tertinggi setakat hari ini ialah dapat PhD. CJ Filosof. Jadi setakat tu lah. Adakah kita berhenti cukup dah alim dah kita setakat itu? Tidak. Belajar kita berterusan. Kitab banyak lagi. Yang ni pun kita belajar kitab ni berapa muka surat ya? Tak habis lagi. Tu pun dah rasa penat lah. Nak cerita belajar ni tak habis. Belajarlah sentiasa. InsyaAllah. Jangan putus tengah jalan rasa penat lah. Tu biasa, penat-penat sikit ni kita harungi lah. Tetapi jangan memenatkan sehingga kita terhenti. Jadi kalau binatang naik tak berhenti dia. Unta ke kuda ke, walaupun dia ini kuat, tak bagi rehat langsung, mati unta. Kena kerjakan dia, mati unta. Dia tak berhenti berjalan. Berjalan juga unta, letih dah unta. Nak angkat kaki pun teruk dah. Kita pukul lagi dia suruh berjalan. Jatuh tertungging-tungging. Silap ibu lah, bukan takat unta mati, tuan unta pun mati. Di mana sebagai contoh, diri kita pun sama juga. Paksa-paksa diri kita ni sebab dia makhluk. Dia ada penat, berhenti. Kenderaan sama juga, kita tunggang dia, berhenti. Walaupun jauh lagi kita nak sampai. Berhenti, berhentilah.
Naik kenderaan berenjin pada hari ni pun sama juga. Walaupun kita pecuk, jangan kita tak matikan enjin sampai 2-3 hari. Tidak berasaplah kereta kita. Dia pun rosak. Kenapa? Dia pun tak tahan juga. Itu sebagai contoh. Dalam menuntut ilmu pun sama. Di sini nak bagi tahunya bahawa dalam menuntut ilmu kena ada sifat berlemah lembut. Kalau tidak, binasalah ia. Kemudian dan bersabda lagi. Qala al-musannif rahimahullah taala. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatun. Nafsuka matiyatuka fafruq biha. Tulis bagi. Nafsuka matiyatuka, matiyatuka. Farfuq biha. Farfuq biha. Tulis baris tu. Lepas ni nak baca tak kena pula. Jawi tu pun kita boleh baca lagi. Arab. Akhir sekali tengok dekat, tengok jauh, tengok dekat, tengok jauh, tak boleh baca. Aku cerita pernah ni tak apa pula tengok. Apa tu? Dia tulis Arab lah. Walhal dia nak mengelak, dia tak pandai baca. Yang ni Arab tu dia okey dah. Baris tu kena tulis betul. Baca salah tak apa, tak sakit perut, tapi tak betul lah. Tak ada baris, kena tulis baris sikit. Nafsuka matiyatuka farfuq biha. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri engkau itu tunggangan engkau. Diumpamakan sebagai tunggangan. Tunggangan untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah. Kita nak beramal ni, ruh kita ni bersama dengan jasad kita. Dengan sebab ruh berada pada jasad, Allah tidak asingkan ruh dengan jasad, sebab itu kita mampu beramal. Jadi badan kita sebenarnya diumpama sebagai binatang tunggangan kita. Jadi untuk kita beramal, kita kena guna jasmani kita. Jadi jasad kita ni kita kena jaga dengan baik. Sebab apa? Sebab kita nak tunggang dia. Jadi kalau binatang tunggangan sakit kaki, dia tak boleh berjalan. Sakit kaki satu pun boleh berjalan, tapi berdecak lah. Berdecak, berdekek-dekek dia. Jadi kita pun beramal pun kalau sakit, terbatas dan terhad. Kenapa kita paksa? Jangan. Jadi kalaulah ruh itu sudah terpisah daripada jasad, pada waktu itu sudah tidak mampu lagi kita beramal, dan agama pun tidak suruh lagi kita beramal. Sebab itu Allah Ta'ala ni mewajibkan kita beramal selagi mana jasad kita ni bergabung dengan ruh. Jasad saja tak boleh beramal sebab tak ada ruh, dia tak boleh bergerak. Ruh saja pun tak boleh beramal kerana ia berbentuk rohani. Dia tak boleh beramal melainkan dia kena terikat dengan jasad. Sebab itu di dalam diri kita ni ada dua unsur yang besar. Pertama unsur langit, yang kedua unsur bumi. Unsur langit iaitu ruh, unsur bumi iaitu tanah di badan kita, jasad kita ni. Sebab itu makanan kita nak suruh kuat dua-dua, kena seimbang. Pertama sekali makanan roh kita. Sebab roh ni bangsa tinggi, maka makanan dia jenis benda tinggi. Daripada langit apa dia? Quran, zikir, selawat. Itu makanan roh. Jasad kita kerana ia berbentuk bumi, maka segala benda yang hasil daripada bumi yang kita boleh makan, itulah makanan kita. Maka kita pun makan nasi, makan susu, makan apa sekali, maka jasad kita kuat. Maka digabung kekuatan rohani dengan kekuatan jasmani, barulah kita beramal ibadat bersemangat jadi kuat. Kalau kita kurang salah satu, maka dia tak balance. Akhirnya tubuh dia kuat tapi hanya semata-mata untuk mencari makanan jasmani, maka dia pun tinggal beramal. Nampak tak? Tapi kalau rohani dia kuat tetapi jasad dia tak bagi makan, letih, demam, betul hati dia 24 jam ingat pada Allah, tapi nak beramal tak larat. Kenapa? Jasmani dia tak bagi makan. Sebab itu kena dua-dua, ilmu, amal, kemudian jasmani pun kita makan.
Kenapa kita nak jaga dulu? Barulah kita boleh beramal. Sebab itu hendaklah kita berlemah lembut. Maka pun Nabi pun tunjuk ajar makan kata jangan berlebih-lebih. Sehingga mana? Sehingga bila mana kita makan berlebihan, maka jadi beratlah diri kita untuk beramal. Terlalu kenyang. Kenyang sangat sampai tak boleh nak bernafas. Nak bernafas pun semput-semput. Kenapa? Terlalu kenyang. Makan nasi tu, makan nasi tu, makan kuih tu, makan kuih ni, makan buah tu, makan buah ni. Minum air itu, minum air ini. Akhir sekali terjela-jela kita. Penat. Bukan penat kerana lapar, kerana beramal, kerana terlalu kenyang. Akhir sekali tidur depan makanan. Kenyang sangat kita. Talam-talam tu depan kita. Kenyang. Nak bangun pun tak larat. Akhir sekali tak beramal juga. Itu nak ceritanya kita belum melembut dengan jasad kita. Jadi sebab tu jasad kita makan yang cukup berpada-pada. Jangan kita apa ni makan ni sebagaimana resam itik. Pernah tengok itik tak? Itik jadi makanan kita. Pernah tengok dah itik makan? Perhati dah itik makan. Itik ni kalau dia dapat makanan, selagi mana ada makanan, selagi itu dia makan. Sampai takat mana? Sampai makan dia itu sampai keluar ikut leher. Itulah itik. Jadi kalau kita sebagai seorang penuntut ilmu, bila mana dijamu makanan, kita pun makan. Makan punya makan, punya makan, punya makan. Sampai apa? Sampai daging kambing itu bertukar dengan lidah kita, bersambung. Ponyolah kenyang tadi lah, orang makan nyamuk. Keluar daging kambing. Buka tu ingatkan lidah, daging keluar daripada tekuk ni. Nak ceritanya terlampau kenyang. Kalau musim puasa, cendol. Kalau di kampung makan cendol. Diminum air cendol, makan nasi. Akhir sekali keluar cendol. Ikut mulut pada 2-3 orang, ikut hidung pada 2-3 orang. Penuh sangat. Allahu Akbar. Sampai kita rokok pernah kita masak masa muda-muda minum terlalu kuat air ni kerana dahaga kita. Akhir sekali kita sembahyang tu keluar. Kita rokok keluar ikut mulut kita. Kita pun telah balik. Batal dah sembahyang kita, tapi dah kerana kita jahil waktu itu. Pasal apa tu? Perut kita dah penuh dengan makanan. Lepas tu kita pun penat. Usah kata nak sembahyang, kita nak sembahyang sunat tarawih, nak sembahyang maghrib pun rasa berat punggung kita nak bangun. Kenapa? Bukan kerana letih puas tak makan sepanjang hari, kerana terlalu kenyang pula kita makan. Jangan sampai kita jamu jasad kita sebagai penuntut ilmu dalam belajar beramal sampai ke tahap itu. Akhirnya kita tak terbuat apa juga, letih. Kita pun menyandar dah di rumah kita, menyandar dengan harapan tu nak ambil kerehatan sedikit, nak sembahyang lepas ni. Tahu-tahu tidur pula dah. Seng. Pergi kejut pun letih lah. Letih. Letih makan kenyang sangat. Jangan begitu. Sebab itu agama mengajar kita ni, biarlah kita buat sesuatu tu pertengahan. Beramal pun jangan terlalu paksa diri kita. Makan jasmani pun jangan terlalu paksa diri kita. Sehingga kita jadi lemah untuk beramal, lemah untuk menuntut ilmu. Maka di sini Nabi suruh kita melakukan secara berlemah lembut. Kemudian kata dia, dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu daripada cita-cita yang tinggi pada ilmu. Takat itulah. InsyaAllah pada malam ni setakat itu dulu. Kita akan sambung pengajian kita akan datang. Dan tak dapat tidak, mana mesti bagi penuntut ilmu itu daripada cita-cita yang tinggi pada ilmu, kerana bahawasanya seseorang itu terbang ia dengan cita-citanya seperti burung terbang ia dengan 2 sayapnya. Ni menarik ni ya. Kita jadi hebat ni, orang ada hebat tu kenapa? Kerana cita-cita dia yang tinggi. Dia mau pergi jauh. Aku belajar sampai satu tahap, insya-Allah aku sampai PhD. Dia nak sampai target tu, dia akan sungguh. Maka satu masa dia akan dapat menggapai apa yang dia mahu. Kenapa? Kerana cita-cita hemah yang tinggi. Jangan ala kadar ustaz, tak apalah, cukup makan. Kalau cukup makan tak apa, bimbang kot tak cukup makan.
Pasal apa? Cita-cita kita tak tinggi. Kita sebagai penuntut ilmu, ibu bapa pun kena cita tinggi. Biar anak aku ni belajar jadi alim semua. Kita anak pula, memang aku belajar, aku nak suruh aku jadi alim. Alim kerana Allah lah, bukan kerana kita nak tunjukkan diri kita pada orang, tidak. InsyaAllah kalau ada begitu dalam diri kita, kita akan sampai target kita. Lambat cepat sahaja, masa yang menentukan kita, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakan fihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.